Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat. Hari ini saya nak bantu sahabat-sahabat yang ingin menurunkan berat badan tapi tidak mengikuti program. Maknanya dia nak menurunkan berat badan secara DIY, do it yourself. Okay, saya bantu sahabat dengan memberi panduan. Okay. Mula nak bagi tahu, saya bukan doktor perubatan, saya bukan pakar pemakanan, saya adalah ahli psikologi dan coach kehidupan. Dan kerja saya adalah penyampaian maklumat dan skill dalam kehidupan, juga motivasi. Jadi saya memberi nasihat ini atas nasihat pakar, nasihat motivasi. Okay. Program yang saya jalankan Qawi Jismi ini bawa program keagamaan yang dinamakan Ceria ke Syurga. Jadi menjaga kesihatan dan menurunkan berat badan adalah salah satu daripada ranting kita untuk bergerak menceria ke syurga. Sumber rujukan dari pakar yang saya gunakan adalah daripada Dr. Jason Fung, iaitu doktor perubatan, dan dia pembawa bendera ataupun pakar mengenai puasa perubatan, iaitu puasa untuk menurunkan berat badan dan puasa untuk mengobat diri. Kemudian saya ambil daripada Dr. Eric Berg. Beliau bukan doktor perubatan, tapi beliau banyak memberi penasihatan mengenai pemakanan, terutama mengenai pemakanan falsafah keto. Okay. Usaha anda dicadangkan dalam bentuk serampang 3 mata, kerana setiap satu daripada ini dia membina atas satu sama lain. Yang pertama dinamakan puasa perubatan, iaitu puasa untuk menurunkan berat badan atau puasa untuk memulihkan masalah-masalah dalam badan. Kita bezakan daripada puasa saum, ya. Walaupun puasa saum, puasa ibadat memang membantu dari segi perubatan, tapi orang yang bukan Islam juga melakukan puasa perubatan. Okey, puasa perubatan ni dipecahkan kepada IF, intermittent fasting, dan EF, iaitu extended fasting. Intermittent fasting bermakna dalam masa 24 jam sehari akan dipecahkan kepada ada waktu anda makan dan ada waktu anda tak makan. Okey. Extended fasting boleh jadi 24 jam anda tidak makan, ataupun lebih dari sehari, boleh jadi 2 hari atau 3 hari atau 4 hari. Tapi untuk praktikal saya menasihatkan buat dulu sehingga 3 hari sahaja. Boleh je 3 hari, break makan, sambung 3 hari lagi. Bagi mereka yang memerlukannya. Nanti kita ceritakan siapa memerlukan, siapa tak perlukan. Okey, yang kedua adalah pada waktu kita puasa, kita tidak makan apa-apa dan hanya minum air tanpa kalori. Okey, boleh minum air lemon atau air teh kosong yang tak ada gula. Pada waktu makan pula, ada beberapa panduan dan beberapa pantang. Secara ringkas, pantang untuk pemakanan keto ini, saya tak terangkan keto, ya. Anda boleh cari sendiri di dalam YouTube mengenai kefahaman keto. Sebab ini DIY saja, nak bagi tahu je. Okey, pantang keto adalah anda tidak makan gula dan anda tidak makan apa-apa yang berkarbo. Secara ringkas, yang berkarbo dalam makanan biasa kita adalah nasi, roti, mi, ubi-ubi, apa lagi, ya? Lebih kurang macam itulah. Okey, boleh cari di YouTube senarai itu yang ada. Kemudian antara pantang kita juga adalah buah-buahan yang banyak gula. Ini termasuk hampir semua buah-buahan lah. Bukannya buah-buahan tu tak bagus, tapi buah-buahan tubuh hanya perlukan sedikit sahaja. Jadi pada masa ni tubuh yang nak diturunkan berat badan tu sudah terlebih berat badan, maka skip dululah buah. Semua vitamin yang boleh didapati daripada sayuran. Jadi banyak dalam keto banyak makan protein, iaitu lauk. Lauk seperti ayam, daging, ikan, udang dan lain-lain. Juga sayur-sayuran. Jadi makan lauk dan makan sayur-sayuran dan buang nasi, mi dan sebagainya. Okay, itu secara ringkas.
Yang ketiga adalah dalam seharian anda mengamalkan beberapa senam. Jadi boleh cari di YouTube senam. Jadi saya namakan dulu di sini, cari nitrite oxide, NITRITE nitrite oxide dump, DUMP. Yang ini latihan yang sangat simple, dalam 4 minit boleh siap dan anda lakukan 3 kali sehari. Selepas anda melakukan, maksud saya selain dari anda melakukan exercise atau senam nitrite oxide dump atau saya namakan NOD, anda akan cari dan tambah lagi senam. Senam yang kita tekankan adalah senaman yang membina otot. Jadi tidak perlu sangat bergantung kepada senam kardio, tapi senam yang membina otot. Okey, sedikit mengenai teori, sebab kalau anda nak buat DIY pun sekurang-kurangnya anda kena tahu benda ini sebelum anda menjadi keliru. Kebanyakan mainstream ataupun secara tradisional akan berkempen supaya anda melakukan perkara-perkara ini. Sedangkan dalam program yang kita lakukan ini, kita guna alternatif metod lain yang tidak setuju dengan semua ni. Okey, jadi saya tak sempat nak bagi penerangan. Kalau masuk dalam bengkel, saya boleh bagi penerangan yang terperinci. Tapi untuk orang DIY, cari penerangan ni dalam YouTube untuk mendapatkan pandangan berbeza, iaitu pandangan pemegang intermittent fasting dan keto tidak setuju dengan pandangan ini dan mereka mempunyai bukti-bukti saintifik bahawa perkara-perkara ini tidak sesuai dan kita tidak berpegang kepadanya. Okay, so saya sebutkan saja benda ni, tapi argumennya tak sempat kita cerita di sini. Okey, pertama, pengurangan kalori harian. Memang mengurangkan kalori itu lebih bagus daripada melebihkan kalori, tetapi usaha ini tidak memberi kesan yang banyak kerana panjang cerita. Jadi kita fokus lebih kepada tidak kepada bilangan kalori, tetapi fokus kepada tidak mengambil gula dan kanji atau gula dan karbo. Jadi anda akan kira dan bagi perhatian ada tak ambil karbo, kalau ada banyak mana. Kalori betul penting tapi tidak perlu dikira. Begitu juga dengan saranan untuk jangan makan lemak dan ambil yang rendah lemak. Pandangan keto mengatakan lemak diperlukan oleh badan dan lemak mampu diproses oleh badan dan digunakan sebaiknya. Sebaliknya, gula yang tidak mampu diproses oleh badan jika berlebihan. Okey, dan dia ada kaitan dengan rintangan insulin ataupun dalam bahasa Inggeris insulin resistant. Boleh search dan belajar dengan lebih detail. Cuma untuk kita faham sekarang adalah kita tidak kisah tentang rendah lemak. Jadi kita boleh makan makanan bergoreng, boleh makan lauk yang banyak, santan, boleh makan lauk yang sedap. Tapi tak boleh makan nasi bersama lauk yang sedap, tak boleh makan mi bersama lauk yang sedap dan tidak boleh ambil gula ya. Kemudian penekanan kepada waktu makan, mesti sarapan, mesti makan 6 kali sehari, mesti tetap makan, ini dianggap mitos. Jadi kita menggunakan makan hanya setelah lapar dan berhenti sebelum sekenyang tu bagus, itu adalah sunnah. Okay, tapi keto menerangkan adalah makan pada masa tempoh makan yang sedikit dan kita kena panjangkan tempoh tidak makan. Lagi panjang lagi bagus dan berhari-hari tidak makan pun tidak menjadi masalah kepada tubuh kita. Tapi anda akan dapati bila anda mula-mula berpuasa dan tak makan, anda akan pening, loya dan sebagainya. Kenapa? Ini adalah kerana, kena cerita sikit lah, kerana orang yang merasa terkesan bila tak makan, mereka menggunakan enjin yang menggunakan
karbohidrat dan gula. Sedangkan bila kita dah buang gula dan karbohidrat daripada badan kita menjadi paras minima, tubuh kita akan switch atau bertukar kepada enjin keto. Apabila tubuh anda dah bertukar kepada enjin keto, anda boleh tidak makan dengan waktu yang tetap, anda boleh tidak makan dalam masa yang lama dan tak menjadi masalah. Okey, makan kerap sedikit tak ada masalah ya, tapi makan kerap ni pun kita tak setuju kerana kita mempercayai atau kita memegang kepada falsafah apabila kita makan, setiap kali kita makan, insulin akan naik dan banyaknya insulin menyebabkan gangguan kepada membakar lemak dan banyaknya insulin membuat kepada membuka kilang untuk menyimpan lemak. Jadi kita tak nak makan kerap. Kita nak makan jarang-jarang. Waktu makan jarang tu makan kenyang-kenyang. Kemudian jarakkan dengan masa yang panjang untuk nak makan lagi sekali. Dan pada waktu makan, saya ulang, makanlah yang protein dan sayur. Kita buang karbohidrat dan gula. Okey, sarapan penting bagi kita, sarapan tak perlu pun. Okey. Kemudian fokus kepada tradisional ni adalah nak elakkan lapar. Nanti lapar ni menyebabkan masalah pada kita. Dalam keto, kita mempercayai lapar itu perlu dilalui dalam kehidupan. Jadi, strategi yang diajar adalah strategi menangani lapar. Buat terkisah je. Bukan strategi mengurangkan rasa lapar. Bila lapar, kita minum air, kita exercise, kita buat kerja, kita buat benda-benda lain sehingga lapar itu akan berlalu. Sebab lapar ni dia tak berterusan 24 jam. Dia datang seperti ombak dan dia kembali. Dan dia datang seperti air pasang dan air surut. Jadi selepas dia datang seperti ombak, air pasang lama dia akan surut tanpa pun kita perlu makan. Jadi rasa lapar ni dibiarkan dan tidak dilayan. Okey. Kemudian mentaliti untuk kita diet selama sebulan, cepat-cepat turun berat badan, lepas tu kembali makan seperti asal. Ini kita tak boleh guna. Dalam keto dan IF, maknanya kita bina satu gaya pemakanan, tahap pemakanan dan gaya hidup yang menurut penimbang kita ke arah turun dan kemudian kita berterusan mengamalkan perkara tersebut seumur hidup. Dan kita percaya bahawa gaya hidup itu mampu dijalankan seumur hidup sebab tidak ada penekanan tersangat lapar atau tidak ada penekanan terseksa kerana dalam tempoh IF atau EF akan ada waktu berbuka dan pada waktu berbuka individu dijangkakan untuk makan sehingga kenyang. Jadi ada makan dengan sedap, falsafahnya adalah makan dengan sedap dan makan sehingga kenyang. Cuma tanpa karbo dan tanpa gula. Itulah yang mana orang baru akan merasakan macam mana saya boleh sedap kalau tak ada nasi, macam mana saya boleh sedap kalau tak manis. Dia memerlukan latihan ya. Dan latihan ni anda boleh buat DIY. Kalau tak mampu buat DIY, tak apa, anda boleh join saja program kita. Okey, ini persamaan kandungan di mana tak kisah falsafah apa pun, kita mesti kena elak makanan berproses. Makanan yang daripada kilang, yang dah pack cantik-cantik itu selalunya ada MSG, ada gula dan sebagainya. Okey, lepas tu kita digalakkan untuk elak gula, betul. Mana-mana falsafah pun cakap begitu. Minum air, mana-mana falsafah pun cakap begitu. Lemak berlebihan, walaupun kita dalam keto menggalakkan anda makan protein dan sebagainya yang menggunakan lemak, tapi kita tidak suruh anda makan lemak berlebihan sebab lemak tetap perlu dibakar. Kalau kita makan lemak yang berlebihan, masa bila pula tubuh kita nak membakar lemak yang tersimpan dan senaman itu bagus, memang senaman itu memanglah bagus. Okey. So, semua konsep-konsep ini anda boleh pelajari, cari di Google atau YouTube, atau kalau anda berminat boleh join saya dalam program saya di mana saya akan terangkan secara detail, saya akan terangkan lagi setiap hari kalau tak faham dan saya akan bantu anda memantau berat badan anda dan pemakanan anda sehingga anda pandai mengawal diri sendiri dan anda boleh memilih waktu bila untuk maintain saja berat badan, makan dan tak naik, dan waktu bila anda boleh memilih untuk berpuasa dengan lebih panjang untuk menurunkan berat badan.
Okey, itu saja yang ada.